Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Muslim-muslimat rahmati dan dikasihi sekalian, saya ingin mengulang sedikit daripada ayat ke-72, 73, 74, 75 dan 76. Jika ada kesempatan kita lanjutkan pada ayat berikutnya. Tuan-tuan memiliki tafsir yang kasir, tolong buka pada jilid ke-8, muka surat 48, 49. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Wa dhallalnaha lahum faminha rakubuhum wa minha ya'kulun. ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون. صدق الله العظيم. Dan kami tundukkan binatang-binatang itu untuk mereka, sebagainya menjadi tunggangan mereka dan sebagainya mereka makan, dan mereka memperoleh padanya manfaat dan minuman. Maka mengapakah mereka tidak bersyukur? Mereka mengambil sembahan-sembahan selain daripada Allah agar mereka mendapat pertolongan. Bahala-bahala itu tidak dapat menolong mereka, padahal berhala-bahala itu menjadi tentera yang disiapkan untuk menjaga mereka. Maka janganlah ucapan mereka menyedihkanmu. Sungguhnya kami mengetahui apa yang mereka rahsiakan dan apa yang mereka nyatakan. Dalam tafsir Dr. Ratib Nabulusi menceritakan tentang antara nikmat-nikmat yang Allah berikan ini, iaitu nikmat ketundukan haiwan itu untuk mereka naiki. Dan saya telah sebut kepada tuan-tuan, di sudut wazan bahasa Arab, rakub ini berarti markub. Ada kalanya manusia menaiki sesuatu kenderaan itu yang kita fikir tidak lagi berguna. Kenapa Allah masih menyebut perkara sedemikian pada zaman moden? Sedangkan kita sudah punya alat-alat transport yang jauh lebih canggih dan pantas. Sebenarnya tuan-tuan, ada binatang ini masih perlu untuk ditunggang. Contohnya kuda. Terbukti pada ini, kata Dr. Ratib Nabulusi, bahawa menaiki kuda ni satu aspek kesihatan yang jangan diabaikan. Dia boleh menyelamatkan seorang daripada penyakit jantung, penyakit hati, penyakit buah pinggang. Bahkan seperti yang kita semua sedia maklum, ada kanak-kanak autism, golongan yang diuji Allah, dipanggil sebagai anak-anak syurga ini. Maka mereka ini digalakkan untuk menaiki kuda, menunggang kuda. Wallahu'alam, binatang yang nama kuda ni sangat sayang kepada hamba-hamba Allah yang sedemikian. Dia tahu seorang budak itu mungkin autism, maka dia tidak akan menjadi berang atau menjadi buas liar terhadap anak-anak sedemikian. Ini terbukti dari sudut kajian dilakukan oleh manusia. Pada zaman sekarang, ketika manusia semua pergerakannya semua jadi mudah, nak naik bangunan tinggi, naik dengan lift, naik kereta 200 meter pun perlu naik kereta, tak mau berjalan kaki lagi. Di pejabatnya ada aircon, dari tempat ke tempat ini ada escalator, ada elevator dan sebagainya, ada lift dan sebagainya. Kereta pun bukan pakai gear manual lagi, semuanya dah automatik. Maka jangan kita lupa bahawa nikmat-nikmat yang Allah sebutkan ini adalah nikmat yang bentuk bazlul juhud. Maknanya menyuruh kita untuk berusaha. Kerana dengan berusaha itu, sebagai contohnya menaiki binatang ataupun kita bekerja dengan keadaan-keadaan seperti ini, ia bukan saja memberi pendapatan kepada seorang, bahkan memberikan kesihatan. Tanyalah pada mereka yang merupakan usahawan-usahawan besar, bila mereka melihat si petani, terfikir dalam hatinya, Allah, alangkah hebatnya kerja-kerja kamu, tiap-tiap hari menghidup oksigennya bersih, badan kena gigit pacat, lintah dan sebagainya, mendatangkan kesihatan. Ya Allah, subhanallah, masya Allah, tabaraka wa ta'ala, memanglah nikmat yang paling besar yang Allah sebutkan kat sini. Bahkan bercerita tentang binatang ni, bila Allah menyatakan manafi' jamak kepada manfa'ah, masyarib jamak kepada masyrub ini tuan-tuan, atau masyrab ini merujuk kepada satu nikmat yang memang tidak tolak bandingnya, manfaat yang besar. Bahkan kalau diceritakan, tahi binatang itu pun menjadi bahaja yang paling berguna untuk tanaman pada hari ini. Dijual pada harga yang mahal. Anggota dalaman binatang itu, luarannya, kulitnya, buat jaket yang paling mahal. Bulunya boleh digunakan untuk membuat pakaian yang boleh menahan sejuk pada musim sejuk contohnya. Bahkan tahi binatang ini, najisnya pun digunakan untuk baja seperti disebut dalam tafsir Dr. Ratib Nabulusi. Maka itu sebab di hujungnya Allah menyatakan istifham bentuk ingkari ni, afala yashkurun, nikmat ni aku cerita macam-macam, kamu pekak ke, kamu buta ke, kamu tak berfikir ke? Maka malang sekali bagi manusia datang episod berikutnya, wattakhadhu min dunillahi alihatan la'allahum yunsarun. Selepas nikmat yang berbagai-bagai aku tunjukkan kepada kamu ni, kamu masih lagi memilih untuk syirik kepada aku ke?
Maka itu kesinambungan ataupun keserasian di antara ayat ni. Kalau kita lihat kata Al-Imam Al-Biqai dalam Nazmud Durar, ini adalah satu benda yang menentang fitrah. Hati yang dijadikan oleh Allah itu yang cenderung untuk berfikir, bersyukur. Manusia ni kalau kita bagi kepadanya satu kebaikan, usahakan banyak, kita sepatutnya parking jauh pada hari tu. Hujan pula tu, nak naik flat lagi, nak bawa macam-macam barang mungkin dibeli di grocery dan sebagainya. Anak-anak lagi, kita pun rasa Allah payahnya, payung pun tak cukup. Tiba-tiba seorang hamba Allah nampak kita dalam keadaan seperti itu dan tahu anak kita ramai, dia pun keluar bagi kita parking, tunjuk dengan penuh kesopanan, tunjuk parking. Ya Allah, punya gembiranya hati kita pada itu sampai ke petang, sampai ke malam bersyukur. Mungkin sepanjang malam kita mendoakan untuk orang yang melakukan kepada kita kebaikan, bukan? Kalau manusia itu buat kebaikan pada kita, berapa sangat tuan-tuan nak dibanding dengan Allah SWT. Ini kebaikan-kebaikan disebut satu persatu list yang diberikan. Mengapa lagi masih tidak bersyukur kepadaku? Dah itu kamu menentang dan mencari Tuhan selain daripada aku yang berbagai-bagai ini. Antara saya ceritakan bagaimana Abu Darda radhiyallahu anhu ketika mengajar kepada kita doa, minta kepada Allah sajalah, tak payah minta pada yang lain. Bangsa lain ini sembahannya begitu banyak sekali. Dalam keretanya satu, di rumahnya satu, di tempat berhalanya ada beberapa lagi. Dia tak confuse ke untuk fikir yang mana satu untuk disembahnya? Sedangkan kita orang Islam seperti ini disebutkan satu saja. Maka itulah yang disebut Nabi SAW kepada Husain ketika beliau berusaha untuk berdialog dengan Nabi untuk menyatakan kebenarannya. Maka Nabi bertanya, kenapa begitu banyak sekali tapi yang diminta hanya satu di langit? Ini bahasa untuk mudah faham, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Ada dalam hadis riwayat Tirmizi. Itu sebab bila Allah nyatakan wahum lahum jundum muhdharun, ini dapat difahami padahal para penyembah itu menjadi pembela mereka. Satu maksud dan dinyatakan oleh Imam An-Nasafi dan tafsirnya bila menyatakan di sini wahum lahum jundum muhdharun, ay al-kuffar al-asnam a'wan wa syi'a yakhdumunahu. Ini para musyrikun dan kufar ini, mereka itu menjadi pelindung kepada patung-patung itu. Kalau datang seekor anjing kencing di muka patung itu pun, patung itu tak boleh mempertahankannya. Datang seekor lalat, wa iyasbuhum dzubabu syai'a la yastanqidhuhu min. Kalau datang seekor lalat untuk berak di atas muka patung itu tak boleh buat apa-apa, seperti disebut oleh Allah di hujung surah Al-Hajj. Ataupun maksud dekat sini kata Imam An-Nasafi dalam tafsirnya Madarikut Tanzil bahawa au ittakhazuhum liyansuruhum 'indallah, atau sebaliknya golongan musyrikun itu menjadikan patung berhala itu sebagai tentera untuk mempertahankan mereka di sisi Allah SWT. Wa yashfa'u lahum. Sebahagian daripada orang kafir pada zaman Nabi dulu berkata kepada Nabi, ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allahi zulfa. Wahai Muhammad, kami menyembah Allah juga, cuma kami ni malu nak menghadap pada Allah direct. Kerana banyaknya dosa yang kami lakukan dan pakaian yang kami pakai ini pernah kami berdosa ketika memakainya. Maka pakaian ini menyaksikan kami melakukan dosa-dosa tersebut, maka kami malu nak direct minta dengan Allah. Dengan sebab itu kami perlukan kepada perantaraan. Ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allahi zulfa. Mana kami mengambil patung berhala ini sebagai perantaraan antara kami dengan Allah SWT. Jadi maksud jundun muhdharun, tentera yang dihimpunkan itu, mereka bertindak sebagai tentera untuk melindungi patung berhala itu daripada diapa-apakan. Macam kisah Nabi Ibrahim AS ketika merosakkan patung berhala dan kemudian ditanya oleh kaum musyrikun itu, kaumnya, mengapa kau buat begini wahai Ibrahim? Maka Nabi berkata kepadanya, tanyalah yang besar tu, yang satu tu yang tergantung panah di lehernya itu, tergantung kapak di lehernya itu, adakah dia yang melakukan perkara tersebut? Faraja'u ila anfusihim innakum antumudz zalimun. Mereka berkata, kamulah yang sebenarnya yang bodoh. Mereka yang berkata pada diri mereka, engkau yang zalim, menyeksa diri kamu sendiri, menyembah yang tak berguna, ni buat apa? Semua manusia tahu apa yang disembah itu tak beri manfaat kepadanya, tetapi apa nak buat? Ini adalah diajar kepada mereka, didoktrinkan dalam diri setiap hari untuk mereka berfikir demikian, bahawa patung itu akan menyelamatkan mereka di sisi Allah SWT di akhirat nanti. Jadi maksud jundun ini dalam arti kata mereka menjadi pelindung kepada patung itu daripada diapa-apakan, ataupun patung itu akan menjadi pemberi syafaat untuk mereka di akhirat. Alangkah hairan akal mereka pun berfikir bahawa patung tak boleh buat apa-apa untuk dirinya ketika diapa-apakan, tapi mereka masih lagi melakukan demikian. Muhdharun ni seperti yang telah kita pelajari datang dari perkataan ahdara. Jadi muhdharun semuanya dihadirkan di tempat mereka, bahawa berhala itu tidak jauh dari tempat mereka, bahkan akan selalu hadir bersama mereka. Meskipun demikian, mereka tidak dapat membantu atau membela. Di akhirat besok, semua patung itu akan dihimpunkan bersama dengan penyembah-penyembah mereka. Jadi dalam ayat ini memberikan gambaran kepada
manusia, dibacakan kepada mereka ketika turunnya ayat supaya manusia, golongan kufar, musyrikun, Quraisy ini menyedari. Dan kita telah pelajari bahawa surah Yasin ini turun di Mekah, merupakan surah Makkiyah. Sebab itu di akhir ayat ini Allah Taala menyatakan bahagian ini, fala yahzunka qauluhum inna na'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Maka janganlah ucapan mereka itu menyedihkanmu wahai Muhammad. Ejekan mereka padamu, penolakan mereka terhadapmu, kata-kata yang kasar padamu, perbuatan mereka yang telah kita pelajari daripada awal dahulu terhadapmu, berbagai konspirasi jahat mereka lakukan untuk menyebabkan kamu meninggalkan seruan dakwahmu ini. Jangan kau rasa sedih wahai Muhammad. Sungguhnya kami mengetahui apa yang mereka rahsiakan dan apa yang mereka nyatakan. Jadi dalam ayat ini Allah mendahulukan israr, ma yusiruna wa ma yu'linun, perkara yang disembunyikan dan perkara yang dijelaskan. Yu'linun atau perkataan i'lan. I'lan berarti yang dijelaskan. Israr perkataan sir, maknanya satu yang disembunyikan. Kenapa demikian? Kerana kita telah lihat dalam konteks ayat ini, siyaqul ayah, sangat penting untuk kita melihat isu taqdim dan juga ta'khir dalam ayat-ayat seperti ini. Kerana begitu banyak sekali konspirasi jahat yang dilakukan oleh puak musyrikin terhadap Nabi SAW. Dari awal lagi, kalau kita baca dalam tafsir Durrul Mansur sebagai contohnya, di bahagian awal muqaddimah surah Yasin ni, satu riwayat daripada Abad bin Humaid daripada Mujahid, bahawa golongan Quraisy ini telah pun menghantar Utbah bin Rabi'ah. Ini Utbah bin Rabi'ah ni seorang yang bijak di kalangan musyrikin Quraisy. Datanglah kepada Muhammad dan katakanlah kepadanya bahawa kami ingin menyampaikan kepada Muhammad, ji'ta bi amrin azim, kau bawa satu benda besar. Fa in kunta turidul mal fa inna qaumaka sayajma'una laka wa yu'tunak fada' ma turid wa 'alayka bima kana 'alayhi aba'uk. Wahai Muhammad, kalau engkau datang dengan urusan dakwah ini, engkau nak jadi kaya, kami tak mengapa Muhammad, kami akan kumpulkan untukmu kekayaan. Kau tak payah berusaha payah. Kami tak pernah lantik raja di atas kami. Tapi kalau engkau ingin jadi raja, malakanaka alaina hatta lana qata'amra dunak. Kalau engkau nak jadi raja, kami sanggup. Kami akan mulakan sistem kerajaan. Engkau jadi raja ke atas kami. Kami berikan kepada kamu hak mutlak untuk memutuskan satu benda. Semuanya rujuk pada kamu. Kalau kau datang ini kerana nakkan pangkat, kami bagi kamu pangkat. Kalau kamu buat ini kerana nak perempuan, nak berkahwin, maka kami cari perempuan yang paling cantik untuk menjadi permaisurimu wahai Muhammad. Maka Rasulullah SAW mendengar kata-kata Utbah bin Rabi'ah ni, ini konspirasi bukan? Mereka telah merancang. Agak-agak senang ke kalau perkara seperti itu dijanjikan kepada Nabi. Nanti bila jadi pemimpin dengan mereka yang menyokong keseluruhannya, apakah mampu Nabi bertindak seorangan? Tentulah perlu kepada keputusan mereka juga akhirnya. Dia ingat Nabi SAW itu bodoh seperti mereka. Bijaksanaan Nabi ini, Nabi bacakan ayat-ayat Allah SWT. Nabi membacakan surah Fussilat ayat 1 hingga 13. Bermula pada Bismillahirrahmanirrahim, Hamim, Tanzilu minarrahmanirrahim, sampai dah kepada ayat fa in aradu faqul anzartukum sa'iqatan misla sa'iqati 'adi wa thamud. Baca ayat ini sampai kepada ayat fa in, kalau mereka paling, maka beri inzar, ancaman kepada mereka tentang satu perkikan yang pernah berlaku kepada Ad dan juga Thamud. Utbah berkata kepada Nabi, cukup. Takut dia tuan-tuan mendengar kata-kata itu. Nabi membacakan ayat daripada surah Fussilat itu sampai kepada ayat 13 itu, gemetar, pucat lesi muka dia, berkata, wahai Muhammad, stop, cukup. Faham mereka ini, kerana orang Arab bukanlah jauh sangat daripada tempat-tempat musibah seperti yang telah kita pelajari sebelum ini. Kebanyakan tempat berlakunya musibah itu berada keliling mereka. Maka dia pun pulanglah kepada kaumnya dan berkata, wallahi laqad kallamani bi kalamin ma huwa bi syi'r wala bi sihr wa innahu la kalamun ajib ma huwa bi kalamin nas. فوقعوا به وقالوا نذهب إليه بأجمعنا فلما أرادوا ذلك طلع عليهم. Jadi maksudnya bila Nabi SAW berkata demikian kepada Utbah bin Rabi'ah ini, Nabi bacakan untuk ayat Fussilat, maka dia pun datang kepada kaumnya, dia dengar ayat itu, dia pulang balik pada kaumnya, nanti apa perkembangan wahai Utbah? Utbah menjawab, demi Allah, kata-kata Muhammad itu bukannya syair. Aku faham sangat syair, dia bukan syair dan dia bukan sihir. Kita semua mengenali penyair dan juga ahli-ahli sihir yang hidup di kalangan kita. Wallahi demi Allah, itu kata-kata yang sangat ajaib. Dia bukan kata-kata biasa. Maka bila mendengar kata-kata itu daripada Utbah, mereka semua kata, wahai Utbah, engkau pun dah kena sihir dengan Muhammad. Tengok tuan-tuan, bagaimanalah kecelakaan dan juga laknat Allah tidak turun kepada orang yang degil ni tuan-tuan. Ini satu konspirasi mereka. Dan kata Imam As-Suyuti dalam Durrul Mansur lagi, dalam himpunan hadis-hadis yang dikemukakan berkaitan konspirasi yang begitu banyak. Mereka berusaha untuk menghempap atas kepala Nabi batu. Kita pernah bincangkan ni pada awal-awal ayat dahulu, dalam ayat fahum muqammahun itu. Dan kemudian bila Nabi SAW bacakan Yasin wal Quranil Hakim sampai kepada inna ja'alna fi anaqihim aghlala, maka Allah Taala telah mengikat, menjadikan tangan mereka melekat kat leher. Ini pernah kita bincangkan di awal. Jadi maknanya begitu banyak konspirasi yang berlaku dirancang oleh puak musyrikun terhadap Nabi SAW tanpa diketahui oleh baginda, tetapi diberitahu oleh Allah
Dengan sebab itulah ayat ini mendahulukan perkataan israr. Mana konteks surah Yasin ini menceritakan banyaknya kerahsiaan, banyaknya perkara yang terbuku dalam hati mereka dan diluahkan sama mereka saja kononnya untuk disembunyikan daripada Nabi, tetapi semua itu diketahui oleh Allah SWT. Berarti kata Imam Abu Su'ud dalam tafsirnya, ini menunjukkan bahawa penguasaan Allah, pengetahuannya, wa Allah qad akhata bi kulli syai'in ilma, pengetahuan Allah, penguasaan Allah itu kepada mereka bukan saja perkara-perkara mereka iklankan. Sebelum dijelaskan ataupun diiklankan, dinyatakan, itu pun benda yang diisrarkan pun telah diketahui oleh Allah SWT, walaupun semuanya dalam pengetahuan Allah. Tetapi mendahulukan israr lebih tepat dalam konteks ini kerana kita telah lihat bagaimana siri rangkaian peristiwa yang berlaku oleh kaum musyrikun yang bertindak merupakan satu tindakan semuanya bermuarakan kepada kebencian kepada Nabi dan usaha untuk menjatuhkan Nabi, bahkan untuk membahayakan, memberhentikan dakwah Nabi. Semua perkara tersebut walaupun bersifat rahsia tetapi telah diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wa barakallahu fikum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.